Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung bab yang ke-9 yang terakhir, iaitu aplikasi petua sinus, petua kosinus dan luas segitiga di dalam bab 9 ini. Jadi yang kamu dah pelajari sebelum ini adalah petua sinus, petua kosinus dan juga luas segitiga. Jadi hari ini kita tengok bagaimana kamu nak aplikasikan ketiga-tiga di atas itu untuk menyelesaikan sebarang masalah yang melibatkan segitiga. Okey, jadi saya ada contoh di sini. Kamu ada peta kat situ yang menunjukkan kedudukan dua buah bandar, A dan juga bandar B, yang diletakkan di atas satah katis dalam rajah di sebelah. Okey, cari sudut antara vektor kedudukan bandar A dan bandar B relatif kepada asalan O. Seterusnya, cari luas bagi rantau berbentuk segitiga OAB. Dalam gambar rajah ini tak ada segitiga yang ditunjukkan, tetapi kamu boleh membentuk segitiga berdasarkan dari maklumat yang diberi. Okey, soalan ini ada dua bahagian sebenarnya, ada dua parts. Bahagian yang pertama dia suruh cari sudut, sudut ni. Dan yang kedua dia suruh cari luas bagi rantau segitiga OAB. Jadi sudut mana yang dia suruh kamu cari, ini sudut dia, iaitu sudut sini O di sini. Okey, nak mencari sudut O tu, okey, yang kedua dia suruh cari luas OAB. Tak ada segitiga tapi kamu perlu bentukkan segitiganya. Okey, untuk mencari sudut OA, okey, kamu kena tahu juga dulu magnitude bagi vektor OA ataupun jarak OA ni. Okey, jarak OA ni kalau ikut magnitude, rumus magnitude bagi vektor. Ini sini dah ada vektor kedudukan. Yang ini dah ada koordinat kedudukan dia, bermakna kamu terus saja letak X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2. Okey, jadi vektor unit untuk OA ataupun jarak OA adalah 5 unit. Kemudian kamu perlu juga mencari apa dia jarak OB. Jarak vektor OB sama seperti di atas. Sini ada koordinat, bermakna sini X square tambah dengan Y square. Kamu akan dapat 1 square tambah 1 square, iaitu set 2 unitnya. Okey, panjaraknya adalah set 2. Kemudian kamu dikendaki mencari juga vektor magnitude bagi vektor AB. Okey, mana vektor AB? Okey, ini. Saya tak letak arah di sini AB. Okey. Magnitude bagi vektor AB. Okey, ini vektor AB. Jadi AB ni vektornya dia oleh kerana ia adalah relatif kepada O ataupun asalan, kita boleh juga tulis vektor AB itu vektor AB sama dengan AO, arah dia adalah OB, tambah dengan OB. Jadi AO-nya apa? AO-nya adalah sini koordinatnya negatif 43. Oleh kerana sini AO bermakna dia kena tukar kepada vektor negatif. So ini akan jadi 4 negatif 3 tambah dengan OB. OB-nya positif, bermakna dia tetap 1, 1. Okey, jadi vektor AB adalah 5 negatif 2. Okey, ini adalah vektor AB. Okey, jadi nak mencari magnitude bagi vektor AB adalah ini X-nya dan ini Y-nya, bermakna punca kuasa 2 5 square tambah dengan negatif 2 square. Jadi kamu akan dapat sini 25 tambah dengan 4, iaitu punca kuasa 2 29. Okey, jadi magnitude bagi AB adalah punca kuasa 2 29. Okey, ataupun kamu juga boleh guna rumus jarak dalam dari topik geometri koordinat. Sekejap. Jadi jawapannya tetap sama, iaitu punca kuasa 2 29 unit. Sekejap saya padamkan ni dulu.
Jadi apabila kamu dah dapat kesemua panjang sisi segitiga OAB, bolehlah kamu mencari nilai sudut. Mana-mana sudut dalam segitiga ni kamu boleh cari nilainya. Kamu boleh cari sudut A di sini, kamu boleh cari sudut A di sini, kamu boleh juga cari sudut B di sini. Tapi yang diperlukan di sini adalah sudut O. Sudut yang di sini. Jadi dengan menggunakan petua kosinus, oleh kerana kamu dah dapat semua panjang sisi, petua kosinus, sebab kita nak sudut O, bermakna kita kena bermula dengan sisi yang setentang dengan O, iaitu set 29. Jadi set 29 mengikut petua kosinus, set 29 kuasa 2 adalah sama dengan, ini panjang sisi di kedua-dua sudut kandungnya. Panjang sisi untuk sudut kandungnya tu, yang di sebelah sudut kandung. Tolak dengan 2AB cos AOB. Nampak? Ini mesti bertentang dengan dia punya sisi dia. Jadi teruskan dengan menggunakan kalkulator, susun semula terlebih dahulu. Kemudian teruskan dengan menggunakan kalkulator, tekan shift cos. Kemudian kamu akan dapat jawapan ini 90 darjah 7 minit 48.37 saat. Tetapi kamu punya jawapan tak perlu tulis saat. Mesti dalam bentuk darjah dan juga minit saja. Jadi macam mana nak membundarkan? Kita tengok yang saat. Kalau saat ini lebih besar daripada 30 ataupun 30 ke atas, bermakna minit ini kena tambah 1. Yang ini 48.37 dah lebih besar daripada 30, bermakna sini akan tambah 1. Jadi sudut AOB adalah 90 darjah 8 minit. Jadi kita dah selesai bahagian yang pertama, bahagian yang kedua pula. Itu sudut AOB yang kita dah cari. So, kita sekarang nak cari luas OAB. Luas segitiga OAB. Jadi, nak mencari luas segitiga OAB, sama ada kita boleh gunakan rumus tengah AB sin C ataupun lagi satu rumus Heron. Rumus AB sin C itu boleh digunakan sekiranya kamu ada sudut kandung. Rumus Heron pula boleh digunakan sekiranya kamu ada ketiga-tiga panjang sisi. Satu sudut pun tidak diberi. Jadi, kamu boleh gunakan rumus Heron. Jadi panjang setiap ni kita senaraikan apa yang kita dah ada setakat ini. Kita senaraikan, jadi OA kita ada 5 unit. Jarak OB kita ada 2 unit, set 2 unit. Dan jarak AB kita ada set 29 unit. Sudut kandung ataupun sudut O kita pun dah dapat 90 darjah 8 minit. Jadi kita dah ada sudut. Kita ada juga semua panjang sisi. Maka kita boleh cari luas OAB. Tapi sebab kita dah ada sudut di sini, bermakna kita gunakan ini sebagai sudut kandung, darab dengan sisi di kedua belahnya. So, luasnya adalah setengah darab dengan 5. Sini 5. Sini tadi set 2. Sin, ini sudutnya 98 darjah 8 minit. Jadi, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat ini walaupun dibundarkan ke 2 tempat perpuluhan ke, 3 tempat perpuluhan ke, 4 tempat perpuluhan ke, dia tetap dapat 3.5 unit. Jadi jawapan ini boleh diterima 3.5 unit persegi. Jadi selesai bahagian yang kedua. Jadi soalan ini kita dah selesaikan. Kita tengok soalan lain pula. Kali ni kamu ada satu solid. Ini namakan solid. Bila solid ini dia melibatkan rajah 3 matra. 3 matra. Jadi baca dulu apa yang diberi di sini. Rajah ni menunjukkan alat permainan kanak-kanak yang berbentuk kon yang dipotong di bahagian atas. Ni asalnya adalah kon. Tapi dia dah potong di sini. Dipotong di sini. Permukaan berbentuk bulatan berpusat O dan pusat P adalah mengufuk. Dan paksi OP adalah tegak. Maksudnya ini permukaan ini adalah berbentuk bulatan. Sama juga dengan yang di bawah ini berbentuk bulatan. Bila saja ada saja bulatan, bermakna kamu mesti tahu dia punya jejari. So, sini ada jejari. Yang ini pun ada jejarinya. Diberi OA adalah 5.
Maknanya yang ini ni nilai dia 5. Jejari bulatan atas ni 5. PB 10. Bermakna jejari bulatan yang bawah ini adalah 10. OP adalah 16 cm ini Jarak antara O ke P adalah 16 cm. Ataupun jarak OP ni sebenarnya adalah jarak ketinggian bagi kon yang telah dipotong ini. Dan lagi satu yang diberi adalah sudut BPC. Saya dah tandakan di sini sudut BPC dia adalah 90 darjah. Okey, dan dia minta kamu mencari panjang AC, panjang AC ni. Okey, nak mencari panjang AC ni kamu kena perlukan satu segitiga lah yang ada melibatkan AC. Dan apa ada lagi yang senang? Kamu ada kat sini nampak AC ni bersambung dengan AO. Kemudian daripada O ni perlu disambungkan ke C. Daripada O ni perlu kamu sambungkan ke C. Gambar rejah saya tak cantik tapi cuba kita keluarkan itu. Kita keluarkan segitiganya. Okey, ini adalah segitiganya. Okey, segitiganya di mana? Nampak ini bucu A. A ada yang ini A. O yang ini dan juga P, C di bawah ni bukan P tau, C Okey, dan sudut di sini adalah 90 darjah. Sudut di sini adalah 90 darjah. Okey. Manakah bahagian segitiga ini yang dah ada nilai? Kita tandakan dulu. Okey, sebagai contoh AO ni dah ada nilai kan, panjang ni. Ini adalah jejari bagi bulatan yang pertama iaitu 5 cm. Jadi kamu boleh tanda 5. Kemudian diikuti dengan AC ni dia nak suruh kamu cari. Bermakna kamu perlu tahu, maksudnya OC ni kena ada jugalah. AC nak cari kan, bermakna OC ni kena tahu juga. Tapi dah ada ke direct dalam soalan? Panjang OC tak ada. Kalau tak ada bermakna dia suruh kamu cari panjang OC berdasarkan daripada segitiga lain yang berkaitan dengannya. Okey, jadi segitiga lain yang berkaitan dengan OC adalah segitiga yang ni. O, P, C. Lagi sekali. O, P, C balik kepada O. Saya tak tahu kamu nampak, syarat kamu nampak lah. Dan itu adalah segitiga yang bersudut tegak. Sebab OP ni adalah tegak. Adalah tegak. Jarak tegak. Jadi bila dilukis mula segitiga, kamu akan sepatutnya dapat bentuk ni lah. OP ni adalah jarak ataupun ketinggian kon yang dah dipotong tu. CP ni adalah jejari bagi bulatan yang besar di bawah ni. Bermakna kamu dah boleh tahu dah nilai OP dan juga nilai PC. Jadi kamu letak nilai dia. 16 dengan 10. Nampak kat sini ada OC. Dan OC ni juga berkaitan dengan segitiga yang pertama. Jadi OC ni kamu kena cari berdasarkan segitiga ini yang kuning ni. Okey, jadi macam mana nak kira OC? Gunakan Pythagoras theorem. Teorem Pythagoras iaitu punca kuasa 2 16 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2. Okey, jadi kamu akan dapat panjang OC itu adalah set 356. Jadi set 356 ni kamu boleh letakkan sekarang di panjang OC, segitiga yang pertama. Bila dah dapat segitiga yang pertama ini, barulah boleh kamu cari panjang AC. Okey. Macam mana nak cari panjang AC? Okey. Kamu tetap menggunakan, sebab ini adalah segitiga bersudut tegak, kamu boleh gunakan teorem Pythagoras. Jadi teorem Pythagoras adalah 5 kuasa 2 tambah dengan ni set 356 kuasa 2 kat sini dah letak. Okey. Jadi selesaikan yang itu, kamu akan dapat set 381 ataupun panjangnya adalah 19.5192 cm. Okey, jadi kamu dah boleh letak sekarang nilainya di sini. Okey. AC dah selesai. Okey. Jadi kita pergi pula soalan yang B, luas satah ABC. Luas satah ABC. A, B, C. Kamu kena tengok baik-baik A, B, C. Segitiga tu. Segitiga itu tu adakah segitiga yang bersudut tegak? Okey. Bukan segitiga yang bersudut tegak. Okey. Ini adalah AB, BC dan juga AC. Okey, nak mencari luas ABC, kamu kena ada
sekurang-kurangnya satu sudut kandung dan juga sisi yang bersebelahan dengan sudut kandung. Okey, tapi dalam kes ini kamu dah ada hanya panjang AC sahaja. Kan? Ni AC ni tadi kita dah dapat daripada A. Jadi macam mana panjang AB tak ada lagi, panjang BC pun tak ada lagi, AB pun tak ada lagi. Jadi apa mission kamu, misi kamu sekarang adalah mencari panjang AB dan juga panjang AC. Okey, sekarang kita cari panjang AB dulu Okey, nak cari panjang AB, kita gunakan segitiga kuning ni. Okey, segitiga kuning ini adalah segitiga yang bersudut tegak. Okey, cuba kita lukiskan semula. Okey, kat sini ni tak ada point lain. Kita letaklah sini point M sebab senang untuk memudahkan pengiraan kita supaya kamu tak confuse. Katalah ini M. M adalah titik di antara B dengan P. Okey, kita keluarkan segitiga tu. Kita letak je di sini. Kemudian ini adalah kalau kamu nampak segitiga bersudut tegak. Panjang AM itu sama dengan panjang OP ataupun ketinggian kun ini kan. Jadi kamu dah boleh tulis 16. Panjang BM. Berapa panjang BM ni? Ni BM ni berapa? Okey, nak cari ingat kembali BP ni tadi berapa panjangnya? 10 kan? Okey. Panjang PM ni sama tak dengan panjang AO? Sama kan? Iaitu 5. Bermakna kat sini MP ni 5. Kalau BP ni 10, MP ni 5, berapa panjang BM? Ya, panjang BM adalah 5. Tolak aja. Jadi, bila kamu dah ada 5, dah ada 16, dah ada segitiga bersudut tegak. Okay, jadi boleh cari panjang AB dengan menggunakan teorem Pythagoras. So, teorem Pythagoras kata 16 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 puncakan. Jadi, kamu akan dapat 281. Jadi, tulis dekat situ. Set 281. Set 281. Sekarang AB dah tahu, tinggal BC pula. Okey. Nak cari BC, kamu kena pastilah segitiga mana yang kamu nak gunakan. Kalau ada tengok sini bucu-bucunya yang disambungkan, B ni, sambungkan ke C tu yang kita nak cari. Yang C ni boleh pergi kepada P dan B juga boleh pergi kepada P. Okey, jadi kamu lukiskan segitiganya. Okey, kat sini. Ini segitiganya, yang warna hijau ni. Okey, yang ini sudut kat sini adalah sudut 90 darjah. Juga segitiga bersudut tegak. Dan panjang BP dan panjang PC adalah sama, iaitu jejari bagi bulatan yang besar yang di bawah ni. Jadi jejarinya berapa tadi? 10. Jadi bila dah ada ni, bolehlah cari panjang BC iaitu set 200. Gunakan teorem Pythagoras juga. Jadi kamu dah boleh letak dekat sini. Set 200 ini adalah panjang BC. Sekarang kamu dah ada 3 panjang CC. Sudut langsung tak ada lagi. Jadi boleh tak kita gunakan rumus setengah AB sin C? Kita tak boleh guna. Yang kita boleh guna adalah rumus Heron. Sebab Heron hanya melibatkan panjang ketiga-tiga sisi segitiga. So, nak guna rumus Heron, kamu kena tahu S. S tu apa? S adalah semi-perimeter. Apa maksud semi-perimeter? Maksudnya perimeter tu jumlah perimeter segitiga tu bahagi dengan 2. Jadi S tu adalah ni lah. Set 281 tambah set 200 tambah dengan 19.5192. Kemudian kamu kena bahagikan dengan 2. Jadi nilainya adalah 25.212. Okay, bila dah dapat S ni barulah gantikan ke semua nilai S di dalam sini. A tu adalah panjang ni. Set 200. Dia bertentang dengan sudut A. B tu adalah sisi yang bertentang dengan B. Yang ni 19. Okay, yang C ni adalah ni lah set 281. Jadi masukkan saja ke dalam rumus di atas nilai-nilainya. Kira dengan menggunakan kalkulator kamu akan dapat tu. Dan jawapan dia adalah 115.86 cm persegi. Bermakna luas ABC ni adalah ini. Okey, baiklah kita teruskan dengan uji diri. Saya nak kamu cuba buat soalan ini, pause video ini dan kemudian kamu lepas dah siap pengiraan, kembali kepada video ini untuk menyemak jawapan kamu. Okey, jadi kamu ada di sini pandangan hadapan sebuah rumah anak patung yang dibina oleh Melly. Bahagian yang berwarna ialah bumbung beranda rumah anak patung.
Okey, yang ini. Yang berwarna yang ini. Ini adalah bumbung bagi beranda. Maksudnya ini adalah berandanya. PTS garis lurus. PQR juga adalah garis lurus. Hitung luas kawasan bumbung QRST. Ini QRST ni kita tengok dah bukan segitiga kan. Ini adalah segi empat. Segi empat yang tidak berlori ni. Okay, macam mana nak cari segi empat yang tidak berlori ini? Sedangkan kita belajar segitiga. Okey, bermakna kamu kena melibatkan segitiga juga dalam kes ini. Jadi macam mana nak cari? Kamu kena cari dulu luas segitiga yang besar ini iaitu PSR. Kemudian kamu kena cari luas segitiga yang kecil PTQ ini. Kemudian kamu kena tolakkan keduanya. Barulah kamu dapat luas kawasan yang bumbung yang tidak berlori ini. Okey. Okey, nak mencari luas. Formulanya adalah setengah AB sin C kan, ataupun rumus Heron kamu kena tahu semua panjang sisi. Dalam kes ini kamu tak ada kesemua panjang sisi, tapi kamu ada dua sisi yang diberi lengkap di sini, dua sisinya PS dengan PR ataupun PT dengan PQ. Cuma yang tak ada adalah dia punya sudut kandung. Okey, oleh kerana sisi ni yang dia jadi sudut kandungnya kamu kena carilah. Jadi sudut kandungnya dalam kes ini adalah kejap ya. Sudut kandung yang mana? Sudut kandungnya adalah yang di P tu. Ini sudut kandung yang kena mungkin cari dahulu. Okey, jadi sudut kandung ini boleh cari dengan menggunakan segitiga yang bersudut tegak ini, segitiga PTQ. Nak cari segitiga PTQ, kamu ada bersebelahan, kamu ada hipotenus, jadi boleh gunakan cos. Cos apa? Cos sudut P. Jadi kamu boleh tulis cos sudut P adalah 4/5, maka guna kalkulator. Sudut P itu kamu akan dapat 36 darjah 52 minit. Okey, dah dapat sudut kandung. Dah dapat sudut kandung tu, kamu boleh carilah luas segitiga yang besar. PSR ni. Dengan menggunakan setengah AB sin C. Jadi AB ni adalah sisi yang panjang ni. Iaitu sebab tu 5 tambah dengan 6. Kemudian B dia ni adalah sisi yang panjang ni. 4 tambah 10. Sin sudut kandung. Ini sudut kandungnya. Tadi kita dah dapat 36 darjah 52 minit. Tekan kalkulator, kamu akan dapat itu nilainya. Kemudian kamu cari pula luas segitiga yang kecil ini yang berlorek PTQ. Jadi, kamu boleh gunakan sama ada setengah darab tapak darab tinggi kerana ini adalah segitiga bersudut tegak. Ataupun kamu boleh juga guna rumus ini. Tak jadi masalah, jawapan dia tetap sama. Jadi, kalau guna rumus setengah AB sin C, ini adalah 4. Sini adalah 5. Sudut kandungnya 36 darjah. Guna kalkulator, kamu akan dapat 6 cm persegi. Jadi, luas sudut QRST adalah luas sudut segitiga yang besar tolak dengan luas segitiga yang kecil. Jadi, bila tolak, kamu akan dapat luasnya adalah 40.1965 cm persegi. Okay, jadi, dah selesai dah soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua pula sekarang. Okay, terdapat satu titik U yang terletak pada PR. Maksudnya U ni somewhere here. Pada garis lurus PQR ni. Dengan keadaan SU tu sama dengan SR. Ini SR dan mesti ada satu SU kat sini. Mesti ada satu S. U nya mungkin dekat sini lah. Okay. Kita tanda kat situ. U tu mungkin dekat situ. Kemudian yang dihendak adalah sudut SUP. Mana sudut SUP? Sudut SUP tu adalah sudut yang cakah ni. Ini sudut SUP. Nak cari sudut SUP, kamu kena tahu sudut yang tirus. Yang sebelah ada, yang ini. Dan yang ini ni, oleh kerana ini adalah segitiga yang dua kaki sama. Sebab jarak SU sama dengan jarak SR. Bermakna sudut yang ini dekat U ni, SUR ni adalah sama juga dengan sudut di R. Dua sudut ni adalah sama nilainya. Jadi kamu dapat sudut R ini je, kamu dah boleh tahu sudut ini. Sudut yang cakah ni. Okey, jom kita kira. Okey. Mula-mula kita kena cari dulu panjang SR. Cari dulu panjang SR dengan menggunakan petua kosinus. Okey.
SR ini kita gunakan segitiga P yang besar tu PSR. Nak cari SR, kita gunakan segitiga yang besar. So sebab tu kamu ada sini 11 kuasa 2 tambah dengan 14 kuasa 2. Tolak 2 darab dengan 11 darab 14 darab dengan cos 36 darjah 32 minit. Ini adalah sudut kandung yang dekat P tadi. Okey, bila kamu guna kalkulator kamu akan dapat nilai R panjang SR adalah 8.4018. Okey, sekarang dah ada kat situ dalam gambar rajah. Okey, seterusnya kamu nak cari sudut R. Bila nak cari sudut R, bila nak cari sudut R, kamu dah kena ada panjang yang bertentang dengan dia. Panjang yang bertentang dengan dia. Jadi kamu boleh gunakan segitiga yang besar ni. Yang bertentang dengan dia, panjang dia adalah 11. Okey. Kemudian sini ni 8.4018 ini adalah bertentang dengan sudut kandung yang ini kan. Yang tadi 36 darjah 52 minit. Jadi kamu boleh gunakan petua sinus untuk mencari sudut R. Jadi kita nak sudut R, jadi R-nya, sin R-nya di sebelah atas, bahagi dengan 11. Yang bertentang dengan dia adalah 11. Kemudian sin 36 darjah 52 minit dekat sini. Sisi yang bertentang dengan dia adalah 8.4018. Okey, jadi selesaikan ini. Darab silang 11 pergi ke atas. Jadi kamu akan dapat sudutnya adalah 51 darjah dengan 46 minit. Sudut yang ini tahu, yang kecil ni adalah 51 darjah 46 minit. Sini pun bermakna sudut dia adalah 51 darjah 46 minit. Okey, bila dah dapat sudut ini, yang ini senang saja, iaitu 180 tolakkan dengan 51 darjah 46 minit. Jadi sudut SUP nilainya adalah 128 darjah 14 minit. Okey, itu sahaja buat hari ini. Kamu dah belajar aplikasi petua sinus, petua kosinus dan luas dalam sebarang segitiga. Jadi harap kamu faham dan semoga kamu beroleh kejayaan untuk dalam menjawab soalan-soalan latihan yang diberikan. Sekian, terima kasih.